Bersama saya Zawazi Yusof merentasi berita-berita panas politik tanah air. Antara paparan utama rentasan berita edisi 1039. Nampaknya SPRM sudah jatuh ke dalam sup panas. Membubar Nakma kembali ke pangkal jalan. Kuala Lumpur nampaknya akan menjadi Taman Seri Muda kedua. Melanggar kedaulatan undang-undang, penganjur forum biadab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini seorang lagi ahli panel SPRM, Profesor Dr. Edmund Terence Gomez meletakkan jawatannya dengan dakwaan agensi itu gagal membincangkan laporan kritikal membabitkan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki. Isunya adalah dakwaan pemilikan kira-kira 2 juta unit saham oleh Azam Baki di sebuah syarikat senarai awam. Terence Gomez berkata beliau meletakkan jawatan selepas pengerusi panel perundingan SPRM, PPR Tan Sri Borhandollah gagal membalas surat-suratnya untuk mengadakan mesyuarat segera berhubung isu berkenaan. Menurut beliau ada suatu trend di institusi itu iaitu SPRM yang mesti disiasat segera selepas tersebar dakwaan bahawa Ketua Pesuruhjaya SPRM terlibat dalam situasi konflik berkepentingan. Katanya pertama kali beliau menghantar surat kepada Borhandollah pada 12 November lalu yang menggesa agar mengadakan mesyuarat untuk membincangkan isu kritikal berkaitan kepentingan negara. Borhan bersetuju untuk mengadakan mesyuarat yang tidak kunjung tiba. Terence Gomez berkata beliau mengutus 2 lagi surat kepada Borhan berhubung perkara yang sama dengan melampirkan maklumat lanjut yang diterimanya berhubung perniagaan yang melibatkan keluarga Azam. Bagaimanapun selepas penyerahan 2 surat tersebut yang bertarikh 26 November dan 14 Disember 2021, beliau mendakwa tiada lagi respons yang diterima daripada Borhan. Saya kemudian mengatakan bahawa jika saya tidak mendengar balasan daripada anda, saya akan menghantar surat peletakan jawatan saya. Sekarang sudah 2 minggu sejak saya menghantar surat itu. Surat ketiga diserah pada 14 Disember 2021. Saya tiada pilihan selain meletakkan jawatan yang sepatutnya dilihat sebagai bantahan saya atas kelewatan pihak tuan sebagai pengerusi panel untuk mengadakan mesyuarat bagi membincangkan isu yang panel ini bertanggungjawab untuk menelitinya, katanya, seperti dipetik Malaysia Deadline. Sebenarnya, isunya mengenai apa? Kisah Azam Baki memiliki saham yang bernilai jutaan ringgit dalam syarikat senarai awam sebenarnya sudah lama menjadi rahsia awam sejak beliau masih bergelar Datuk Seri lagi. Namun tiada kedengaran apa-apa respons daripada sosok yang didakwa maupun bekas Perdana Menteri Tebu Atap yang melantik beliau, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Malah Azam Baki dikekalkan memegang jawatan berkenaan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Mengulas mengenai isu tersebut, Borhandollah berkata Terence Gomez tidak menyentuh dakwaan salah laku Azam Baki. Menurut beliau, Terence Gomez sepatutnya melaporkan kepada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman jika mendapati wujud salah laku Azam Baki dan tidak meminta PPPR mengambil tindakan kerana ia jelas bukan di bawah bidang kuasa mereka. Lapor Free Malaysia Today. Nak tunggu ada dakwaan salah laku baru nak mesyuarat. Nampaknya ramai pembuat undang-undang tidak bersetuju dengan Borhandollah yang dilihat seperti mahu membiarkan isu berkenaan berlalu tanpa apa-apa tindakan. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Mahfuz Omar menyarankan agar Borhandollah meletakkan jawatan beliau manakala Azam Baki perlu digantung daripada tugasannya. Satu jawatan kuasa siasatan bebas di bawah Parlimen perlu ditubuh, katanya dalam satu ciapan di Twitter. Seorang lagi Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof pula berpendapat peletakan jawatan Terence Gomez dalam PPPR di bawah SPRM adalah isyarat yang jelas bahawa reputasi Badan Anti Rasuah Malaysia sudah tercalar. Beliau berkata SPRM sepatutnya bertindak tegas terhadap tuduhan ke atas Azam Baki yang didakwa ada kepentingan yang bercanggah dengan kedudukannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Sepatutnya satu siasatan bebas perlu dilakukan segera untuk membersihkan nama orang nombor 1
SPRM daripada tuduhan serius sekaligus menjejaskan nama baik SPRM, kata Mujahid. Beliau mengaitkan isu ini dengan usaha kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara yang akan terjejas jika integriti SPRM dipertikai. Pemulihan negara dari krisis politik semasa pasca COVID memerlukan badan pencegahan rasuah yang perlu berintegriti dan tegas. Jikalau SPRM tidak lagi dihormati kerana tiada tindakan atas tuduhan kepada Ketua Pesuruhjaya sendiri, bagaimana pelabur asing akan yakin untuk berniaga di Malaysia? Ini pastinya menjejaskan pemulihan ekonomi negara yang sangat kritikal buat masa ini, tegasnya. Seterusnya, Mujahid mengingatkan kerajaan sekarang agar tidak mengulangi sikap kerajaan Perikatan Nasional dahulu. Kerajaan keluarga Malaysia hanya akan mengulangi label kerajaan gagal sebelum ini jika sikap pekak dan bisu ke atas badan rasuah diteruskan. Jangan pula digelar kerajaan pekak bisu setelah kerajaan gagal berligar di kalangan rakyat, kata Mujahid. Sementara itu, Pemuda Amanah Nasional mendesak Aga Azam Baki bercuti bagi memberi laluan kepada penyiasatan mengenai aduan terhadapnya. Ketua Pemuda Amanah Nasional Hasbi Muda menyifatkan aduan tersebut melibatkan perbuatan rasuah oleh seorang pemimpin utama Pasukan Penguatkuasaan dan Pencegahan Rasuah dalam negara. Azam tidak harus berdiam diri dan perlu memberi tindak balas serta bertanggungjawab untuk mengemukakan bukti sekiranya dakwaan dan tuduhan itu palsu, katanya dalam satu kenyataan. Justru Pemuda Amanah menggesa kerajaan menubuhkan Suruhanjaya bebas untuk menyiasat aduan salah laku SPRM bagi mengembalikan kepercayaan rakyat dan pelabur asing yang telah menjauhkan diri sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Dalam masa sama, kata Hasbi, individu yang mendapat kepercayaan ahli jawatan kuasa memerangi rasuah harus diamanahkan untuk mengemudi SPRM sehingga siasatan selesai. Apa kata Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang sering membebel tentang integriti dalam tulisannya? PAS dalam satu kenyataan yang dikeluarkan Setiausaha Agungnya, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan pada 9 Mac 2020 mengalu-alukan pelantikan Azam Baki. Katanya pelantikan itu tepat berdasarkan integriti, pengetahuan serta pengalaman luas Azam Baki dalam SPRM. Patutlah setakat ini cuma krik-krik sahaja yang kedengaran. Rupanya agensi pengurusan bencana negara NAKMA dikecam kerana lembab, bukan hanya oleh orang awam, tetapi juga oleh bekas Ketua Polis Negara Tun Muhammad Hanif Omar. Nasihat saya balik ke pangkal jalan dan serah tugas kepada Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk menerajui agensi-agensi awam di bawah POMAN atau Public Order Manual yang ditandatangani oleh Inspector General of Police IGP dan Panglima Angkatan Tentera PAT. Tegas beliau dalam kenyataan yang tular di portal samudra.my. Dan berkata, dahulu kita ada Pusat Kawalan Malaysia atau MCC, Malaysian Control Center, Suruhanjaya Aduan Khas SCC, Special Complaints Commission dan Pusat Kawalan Daerah DCC, District Control Center di 3 peringkat PDRM ini. Dan di situlah Angkatan Tentera Malaysia ATM serta wakil agensi-agensi kerajaan berpusat. Tetapi ada lain pihak hendakkan kuasa dan kejar kemasyhuran atau populariti agaknya dalam merampas peranan dengan agensi pengurusan bencana negara NAKMA, National Disaster Management Agency. Malangnya mereka ini tak tahu buat kerja kerana tidak terlatih dan tak pernah berlatih. Ia amat berbeza dengan polis, tentera serta palang merah waktu dahulu yang diberi latihan secukupnya. Mereka dahulu menjalani latihan paper moves dan physical moves 3 atau 4 bulan sekali sehingga petugas-petugas sangat terlatih, cekap dan cukup mahir untuk menghadapi sebarang kemungkinan seperti bencana banjir yang sedang berlaku di negara kita hari ini dan sebagainya, jelas Tun Hanif. Menurut beliau, monsun Timur Laut belum sampai di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Justru beliau mengingatkan semua pihak supaya bersedia menghadapi sebarang kemungkinan yang lebih besar mengenai bencana alam yang akan berlaku. Tugas menguruskan bencana, kata Tun Hanif, hendaklah dikembalikan kepada PDRM dan ATM sebelum terlambat. Sekali lagi, saya nasihatkan semua pihak agar pulang ke pangkal jalan. Serah kembali tugas kepada PDRM dan ATM untuk menerajui agensi-agensi awam di bawah POMAN yang ditandatangani oleh IGP dan Panglima PAT sebelum terlambat, katanya, seperti dipetik
Nakma diumumkan penubuhannya pada 31 Disember 2015 oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dia berkata Nakma akan bertindak sebagai penyelaras kepada agensi kerajaan yang terlibat dengan penguatkuasaan bencana termasuk banjir. Nakma diwujudkan bukan untuk ambil fungsi agensi lain seperti Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM, Bomba, Rela dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, tetapi untuk menguruskan dan menyelaras apa juga bencana yang berlaku di negara kita. Jadi agensi lain tak payahlah kedekut untuk beri pinjaman bot atau aset-aset lain kerana semua yang dilakukan ini adalah untuk kebajikan rakyat kita yang terlibat dengan bencana termasuk banjir, ujarnya lapor bernama. Ahmad Zahid berkata Nakma ditubuhkan hasil mesyuarat Jemaah Menteri diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri dan telah melakukan pembaharuan dengan melakukan pra-pendaftaran mangsa di kawasan yang mudah terjejas. Tindakan itu dilihat membantu mengurangkan masalah kesesakan dan birokrasi penyediaan tempat pemindahan seperti yang berlaku sebelum ini. Berdasarkan objektifnya, Nakma ditubuhkan untuk memudahkan bantuan terhadap mangsa, bukan menyusahkan mereka. Pentadbiran Pakatan Harapan mengekalkan Nakma yang diterajui oleh Timbalan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Wan Azizah Ismail. Pada masa itu, Wan Azizah sudah memulakan inisiatif untuk memperbaiki sistem amaran dan komunikasi Nakma berdepan dengan bencana yang mungkin akan berlaku di masa hadapan akibat perubahan iklim. Wan Azizah menjangkakan impak perubahan iklim akan melahirkan taufan yang dahsyat yang ketika itu belum dialami Malaysia. Kini kita berhadapan dengan kesan buruk yang dibawa oleh taufan Raib. Nakma dikatakan memiliki jaringan mantap dengan agensi dan entiti berkaitan bencana di seluruh negara seperti Pusat Ramalan dan Amalan Banjir Negara PRABN, Pasukan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Tentera Malaysia, Polis, pihak berkuasa tempatan, kerajaan negeri dan lain-lain. Maka logiknya, Nakma tidak harus menjadi sebuah birokrasi yang melambatkan tindakan menyelamat. Bagaimanapun, strategi ini dapat dilaksanakan dengan berkesan jika individu yang menerajui Nakma itu cakna dengan isu berhubung dengan pelbagai jenis bencana, sama ada bencana alam atau bencana buatan manusia seperti pencemaran bahan toksik. Sebenarnya banyak buku-buku mengenai alam sekitar, pengurusan dan impak bencana yang ditulis dalam bahasa Inggeris. Nakoda kapal yang mengetuai armada yang akan berperang dengan bencana hendaklah rajin membaca kerana buku itu sentiasa dikemas kini dengan maklumat yang baharu dari negara-negara seluruh dunia. Kalau nakoda kapal itu bebal, maka karamlah kapal itu ketika menempuh ombak yang ganas di tengah lautan. Justru yang gagal sebenarnya bukan kapal yang bernama Nakma. Yang gagal ialah kerajaan yang tidak melihatnya sebagai agensi penting apabila meletakkan nakhoda secara Dick, Tom dan Harry untuk mengetuai agensi yang melibatkan nyawa rakyat semata-mata untuk memenuhi kota parti politik. Lebih parah apabila menteri yang perlu menjaga alam sekitar dan air juga diberikan kepada individu yang bukan ahli juga untuk memenuhi kota politik. Yang perlu dibubar mungkin bukan Nakma, tetapi menteri-menteri dan timbalan menteri serta para penasihat kementerian dan agensi berkenaan wajar dipecat. Kononnya Pakatan Harapan dijatuhkan untuk menyelamatkan negara dan rakyatnya. Begitulah mereka berpolitik sambil mempertaruhkan nyawa rakyat. Maka terjadilah apa yang anda lihat sudah pun terjadi. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Segambut Hanayuh memberi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 24 jam untuk mengambil tindakan berhubung 6 kolam takungan banjir yang didakwa diluluskan untuk tujuan pembangunan di Kuala Lumpur. Dia berkata seminggu selepas hujan lebat berpanjangan pada 18 Disember lalu, Kuala Lumpur telah mengalami banjir yang teruk melibatkan 12 kawasan dan menyebabkan lebih 90 lokasi kejadian tanah runtuh. Menurut Hana, ketika Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL berhempas pulas membersihkan sampah akibat banjir, wujud keperluan untuk mereka berhenti dan melihat semula bagaimana kelulusan pembangunan di Kuala Lumpur dilakukan. Beliau merujuk kepada laporan Ketua Audit Negara LKAN tahun 2019 yang dibentangkan baru-baru ini yang telah mendedahkan bahawa sepanjang tempoh 2015 hingga 2020, Datuk Bandar telah meluluskan 943 kebenaran perancangan walaupun tidak selaras dengan Pelan Bandaraya Kuala Lumpur PBRKL 2020. Laporan tersebut juga
juga menyebut perubahan zon guna tanah dan intensiti pembangunan memberi kesan kepada alam sekitar dan pertambahan kepadatan menyebabkan berlakunya pengurangan tanah lapang awam, kejadian banjir kilat di Kuala Lumpur dan kesesakan lalu lintas, kata Hana. Menurutnya, kemungkinan pendedahan yang paling mengejutkan dalam laporan ini ialah 6 kolam takungan banjir telah diluluskan untuk tujuan pembangunan. Tukar guna ini bukan sahaja menjejaskan kapasiti kolam takungan banjir, malah merencatkan keseluruhan sistem operasi banjir Kuala Lumpur flood mitigation. Seterusnya mendedahkan Bandaraya Kuala Lumpur kepada risiko berlakunya bencana banjir yang lebih kerap, tegasnya. Laporan tersebut, kata Hana, secara jelas mendedahkan untuk tempoh yang sama dari tahun 2015 hingga 2020, Kuala Lumpur mengalami banjir kilat sebanyak 48 kali. Ini merupakan pertambahan bilangan banjir kilat daripada 5 kali pada tahun 2017 kepada 13 kali dalam tahun 2020, iaitu peningkatan hampir 3 kali ganda. Kata Hana, beliau telah pun membangkitkan perkara tersebut semasa persidangan Parlimen baru-baru ini mengenai kurangnya maklum balas daripada SPRM berkenaan laporan dan pendedahan LKAN 2019. Kemusnahan yang disebabkan oleh banjir minggu lalu sepatutnya menyedarkan SPRM dan DBKL untuk mengambil tindakan segera. Saya tidak akan mengizinkan kejadian banjir di kolam air dan di kampung Kasih Pilih yang berlaku di dalam kawasan Parlimen Segambut tidak dilayan dengan sewajarnya. Sebagai ahli Parlimen mereka, saya menuntut SPRM mengambil tindakan segera mengenai pendedahan dalam laporan Ketua Audit Negara. SPRM mesti bertindak dalam tempoh 24 jam dengan melakukan siasatan segera dan memaklumkan hasil siasatan mereka kepada penduduk Kuala Lumpur, tegas Hana. Dia berkata kawasan takungan air tinggal 30% sahaja. Kuala Lumpur bakal menjadi Seri Muda 2.0 jika tiada tindakan hari ini. Beliau turut menegaskan bahawa semua maklumat secara jelas dinyatakan di dalam laporan Ketua Audit Negara, termasuk kronologi dan kegagalan jawatankuasa yang meluluskan. Beliau menyeru Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob supaya membaca laporan audit tersebut dan mengambil tindakan dengan segera jika beliau serius mahu menangani isu banjir. Susulan kenyataan Hana itu, ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil berkata ada yang kata zaman Pakatan Harapan juga ada jual tanah kolam takungan banjir. Tetapi sebenarnya kolam takungan Taman Desa telah diberi milik pada 12 Jun 2018. Menteri Wilayah Khalid Samad hanya dilantik ke Kabinet pada 2 Julai 2018. Maknanya kolam tersebut telah kena rembat sebelum Khalid Samad memegang jawatan Menteri Wilayah Persekutuan. Jadi siapa yang luluskan pemberi milikan kolam-kolam takungan banjir ini? Soal pengarah komunikasi keadilan itu. Menurut beliau, persoalan ini serta persoalan pemberi milikan tapak-tapak kolam takungan banjir yang lain dari tahun 2015 hingga 2020 mungkin boleh dijawab oleh beberapa pihak. Iaitu pertama, Menteri Wilayah pada zaman 2013 hingga 2018, Tengku Adnan Tengku Mansur. Kedua, Menteri Wilayah pada Mac 2020 hingga Ogos 2021. Siapa lagi kalau bukan Tan Sri Anwar Musa? Ketiga, Menteri Wilayah hari ini, Syahidan Kasim. Keempat, sekiranya tanah tersebut milik Kerajaan Persekutuan, iaitu Pesuruhjaya Tanah Persekutuan, mungkin isu ini turut boleh dijelaskan oleh Ketua Setiausaha Negara pada zaman menteri-menteri tersebut berkhidmat, iaitu Tan Sri Ali Hamzah 2012 hingga 2018 dan Tan Sri Muhammad Zuki Ali 1 Januari 2020 sehingga kini. Yang kelima, Datuk-Datuk Bandar Kuala Lumpur pada zaman-zaman itu. Saya bersetuju dengan pendirian Hana Yoh dan Lim Lip Eng bahawa isu ini perlu disiasat segera oleh SPRM dan jika benar telah berlaku pelanggaran, maka mereka yang bersalah wajib dibawa ke muka pengadilan. Malah saya tetap dengan pendirian bahawa Parlimen Malaysia sepatutnya dibenarkan membahaskan isu banjir pada 20 Disember lalu kerana ini amat mustahak di mana begitu banyak harta dan nyawa telah hilang, tegas Fahmi. 24 jam telah pun berlalu. Tiada kedengaran apa-apa jawapan tuntas daripada pihak berkenaan sama ada SPRM mahupun DBKL. Majlis Penasihat Pakar MPP Parti Amanah Negara berasa amat kesal dengan perkembangan baharu di Malaysia apabila penganjur Forum Ekonomi China Sedunia WCEF telah menjemput dan memberi tempat penghormatan kepada bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak untuk memberi ucap tama dan seterusnya melancarkan forum tersebut pada 27 Disember lalu. Pengerusinya Datuk Seri Ustaz Ahmad Awang berkata pihaknya menegaskan tindakan WCEF itu dengan sengaja membelakangkan prinsip kedaulatan undang-undang
atau Siyadatul Hukmi, ketuanan undang-undang. Lebih berat lagi jelasnya, penganjur tidak menghormati kedudukan dan keputusan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan Malaysia yang telah sebulat suara mendapati Najib bersalah atas 7 pertuduhan yang berasaskan perbuatan berunsur rasuah dan menjatuhkan hukuman setimpal. Walaupun sabitan dan hukuman telah digantung oleh Mahkamah Rayuan untuk menanti rayuan ke Mahkamah Persekutuan, ini tidak memadamkan hakikat sabitan dan hukuman mahkamah tersebut. Demi menghormati dan mengagungkan prinsip integriti dalam urus tadbir negara yang dalam hubungan ini seharusnya melibatkan jua tindakan-tindakan mana-mana pihak swasta yang membawa kesan pada persepsi buruk terhadap negara. Kami amat gusar dengan sikap tidak bertanggungjawab pihak penganjur yang disuarakan melalui pengerusi WCEF Chia Chuan Yong. Semasa menjawab soalan pemberita tentang isu integriti dalam hubungan ini, beliau telah menjawab secara sambil lewa bahawa integrity is not part of the forum. Integrity bukan sebahagian daripada forum ini, kata pengerusi MPP dalam satu kenyataan. WCEF ialah forum sehari tahunan yang dianjurkan untuk membincangkan masa depan dunia dengan China sebagai pemimpinnya. Najib dijemput oleh forum berkenaan kira-kira 3 minggu selepas Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman oleh Mahkamah Tinggi terhadapnya yang didapati bersalah atas 7 pertuduhan membabitkan penyelewengan dana RM42 juta milik syarikat SRC International Senin Berhad. Panel hakim mendapati keputusan Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta kepada Najib adalah tepat, betul dan tidak terkhilaf. Ahmad Awang yang juga penasihat umum amanah menegaskan pihak penganjur harus akur dengan kesan buruk terhadap imej negara apabila sesuatu yang tidak kena pada tempatnya dipromosikan sekalipun dalam sebuah forum ekonomi. Hal ini disebabkan, katanya, kewibawaan Malaysia dan pandangan antarabangsa terhadap negara ini akan terpalit ketika negara menghadapi cabaran-cabaran besar. Kami menuntut pihak penganjur memohon maaf kepada rakyat Malaysia dan memberikan alasan-alasan yang munasabah dan tidak berdalak-dalik untuk meyakinkan kami selaku rakyat Malaysia bahawa jemputan mereka terhadap Najib Razak tidak langsung melibatkan isu integriti negara, tegasnya. Seluruh dunia tahu panel 3 hakim Mahkamah Rayuan yang diketuai Datuk Abdul Karim Abdul Jalil dan penghakimannya menegaskan langkah mendedahkan kerajaan untuk menjamin syarikat korporat yang bermasalah bagi mendapatkan pinjaman bukan tindakan demi kepentingan negara. Itu hanyalah pengurusan keuangan dana awam yang buruk. Ia bukan sesuatu yang boleh dikatakan dilakukan demi kepentingan negara. Tiada kepentingan negara di sini. Ia cuma memalukan negara, katanya. Menurut Abdul Karim, Datuk Seri Najib Razak terbabit secara aktif dalam memastikan pinjaman RM4 bilion daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP disalurkan kepada SRC International Senin Berhad. Dana KWAP itu dana milik rakyat yang bertukus lumus membantu membina negara ini. Inikah ciri-ciri tokoh ekonomi yang dibanggakan oleh penganjur forum ini sehingga dijemput dan diberi penghormatan untuk memberi ucap tama? Menurut Indeks Persepsi Rasuah oleh Transparency International, ranking China ialah di tangga 78 daripada 180 negara di dunia dengan skor 42% pada tahun 2020. Ranking Malaysia pula ialah di tangga 57/180 dengan skor 51% pada tahun yang sama. Maknanya, integriti di China jauh lebih buruk daripada Malaysia. Justru apa sebenarnya niat penganjur ini? Apa makna ekonomi tanpa integriti? Atau adakah WCEF mahu Malaysia mencontohi negara yang berpegang kepada ideologi komunis dalam aspek integriti ekonomi? Kebebalan apakah ini? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom China dan layari portal jomchina.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zafaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan juga penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.